Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu saya lagi, Cikgu SR. Jadi hari ini Cikgu nak kongsikan dengan semua teknik-teknik bagi memasukkan peribahasa dalam karangan. Jadi kalau dah bersedia, mari sama-sama kita saksikan. Bertemu lagi dengan Cikgu SR murid-murid. Jadi hari ini Cikgu nak kongsikan dengan murid-murid semua bagaimana ataupun teknik untuk kita masukkan peribahasa yang sesuai dengan tema masyarakat yang positif. Maksudnya masyarakat yang bagus lah. Jadi macam mana caranya? Mari sama-sama kita saksikan. Okey, peribahasa yang pertama, bagai aur dengan tebing. Cikgu sengaja masukkan hidup sandar menyandar itu supaya ayat murid-murid nanti tak lari. Fokusnya tak lari. Mana kita faham. Jadi sebab bagai aur dengan tebing ni maksudnya saling memerlukan ataupun tolong-menolong antara satu sama lain, kerjasama pun boleh lah. Okey, kemudian peribahasa yang kedua, bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana mufakat. Mungkin ada murid yang tak faham kenapa pula tiba-tiba bulat air ni kerana bentung, bulat kata kerana mufakat. Okay, maksudnya sekarang ni ialah air sifatnya dia ikut kalau masuk dalam bentuk pembetung ni, bentuk dia macam lebih kurang macam silinder lah, yang mana dia panjang, kemudian dia punya depan tu bulat. Okey, sebab tu dia kata bulat air kerana bentung. Maksudnya pembetung ni kalau kita letak air dalamnya, secara automatik air tu akan ikut bentuk ni lah, bekasnya. Kalau bentung tu bentuknya bulat, sebab tu dia kata bulat air kerana membetung. Bulat kata kerana muafakat. Maksudnya peribahasa ni ialah kita masyarakat yang ni lah, orang kata bersepakat, mempunyai sehaluan lah, maksudnya ada toleransi. Kemudian peribahasa yang terakhir, yang ni biasa dengar lah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Maksudnya kerjasama lah, sama-sama susah, sama-sama senang. Banyak lagi sebenarnya peribahasa yang sama erti. Boleh tengok dekat blog Cikgu lah, blog Syairan Roslan Blogspot. Di situ ada pelbagai peribahasa yang murid-murid boleh guna. Terus kita tengok contoh-contoh penggunaannya. Peribahasa yang pertama, masyarakat seharusnya tolong-menolong antara satu sama lain. Saya isikan tempat kosong. Sebab apa? Murid-murid boleh letakkan bergantung. Ikutlah kalangan murid tu macam mana, tajuknya apa. Asyik COVID je saya bagi contoh, kan saya bagi contoh lain lah. Contohnya tema kejiranan. Masyarakat seharusnya tolong-menolong antara satu sama lain. Tempat kosongan. Tolong satu lain, contohnya memupuk semangat jiranan ke, mengamalkan aktiviti gotong royong ke. Tak kisahlah, maknanya apa sahaja perkara, dan hidup sandar menyandar bagai aur dengan tebing. Macam tu cara masukkannya. Murid-murid boleh cubalah buat uji kaji. Kalau rasa perkataannya kurang sesuai ataupun kurang pasti, boleh letak contoh jawapan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bantulah murid-murid. Kemudian seterusnya, masyarakat perlu bertoleransi dan sepakat. Tempat kosong kerana bulat air kerana betung, bulat kata kerana muafakat. Yang ni murid-murid boleh letaklah ayat murid-murid sendiri. Letaklah apa-apa pun tajuk, insya-Allah boleh masuk. Contoh nak tajuk apa tu? Contohnya kita sekarang ni mungkin menangani gejala sosial dalam kalangan remaja, jadi kita boleh letak masyarakat perlu bertoleransi dan sepakat membantu remaja menangani masalah sosial ataupun menasihati remaja ke, kan. Yang penting dia punya keyword ataupun kata kunci dia ialah toleransi dan sepakat tu. Itu yang kita boleh masukkan peribahasa tersebutlah, bulat air kena betung ni. Itu dia punya kata kunci murid. Kemudian peribahasa yang terakhir, pepatah lama ada berkata, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Justru masyarakat seharusnya bekerjasama dalam letaklah apa-apa saja pun murid-murid. Ikutlah kata kunci ataupun tema karangan murid tu nak letak apa. Contohnya kita masyarakat seharusnya bekerjasama dalam menangani masalah gejala sosial dan bersama-sama memastikan masalah ini dapat diatasi ke, ditangani ke. Terpulang pada murid-murid, tempat kosong tu boleh letak apa sahaja jawapan yang dirasakan bersesuaian. Jadi mungkin murid-murid perasan sekejap cikgu letakkan peribahasa dekat atas, kejap dekat bawah. Dia sebenarnya tak ada syarat. Peribahasa ni bebas. Letak kat tengah-tengah pun boleh. Yang penting kita masukkan peribahasa tu kena dengan tema ayat kita tu. Kadang-kadang kita tulis lain, kita letak peribahasa lain, itu yang jadi tiba. Kan? Saya terus kepada bonus untuk murid-murid. Panjang sikit harap kalau boleh hafal, boleh hafal lah. Sepotong maksud hadis ada menyatakan bahawa kehidupan kita ibarat sebatang tubuh. Apabila satu daripada anggotanya sakit, justru seluruh tubuh turut merasai sakit dan bersama-sama berjaga malam. Oleh itu, masyarakat haruslah sama-sama, letaklah nak sama-sama apa? Nak sama-sama menangani masalah ke? Sama-sama bersatu hati untuk mengamalkan benda-benda yang positif, bergantung kepada soalan lah. Kata kuncinya tu, murid-murid bergantung, dia tak ada syarat. Yang ni peribahasa ni maknanya murid-murid boleh guna
dan sesuaikan dengan karangan murid-murid. Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya. Okey. Apa-apa soalan ataupun nak cuba jawab, boleh letak di ruangan komen. Okey. Sekian saja perkongsian saya mengenai teknik-teknik memasukkan peribahasa dalam karangan. Kalau pelajar-pelajar nak cuba menggunakan teknik peribahasa di atas, menggunakan contoh yang saya bagi, boleh letakkan di ruangan komen. InsyaAllah jika ada masa saya akan cuba mengulas contoh jawapan pelajar. Dan saya memang sangat menggalakkan pelajar-pelajar untuk cuba sahaja. Jangan takut, cuba sahaja menggunakan peribahasa yang telah dikongsikan. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk membaiki dan menunjukkan jalan lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Ingat Cikgu SR. Jangan lupa subscribe supaya anda semua lebih mudah untuk melihat video-video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.